Bahai antara agama baru yang lahir pada abad ke-19. Ia adalah sebuah agama yang menekankan soal kesatuan bagi seluruh manusia dengan menyatukan agama-agama yang ada. Agama Bahai lahir di Parsi, yakni Iran sekarang. Pengasasnya menggelarkan dirinya sebagai Baha'ullah. Agama Bahai percaya bahawa Tuhan mengutuskan para rasulnya untuk mendidik manusia. Manakala Baha'ullah dianggap sebagai rasul yang terbaru diutuskan ke dunia seperti rasul-rasul dalam Islam. Sebelum wujudnya agama Bahai, sudah ada kesan yang mempengaruhi kepada kewujudan Bahai itu sendiri. Ia memiliki beberapa tahap sebelum terbentuknya pengaruh penyebaran Bahai. Ia bermula seawal pada abad ke-18. Terdapat seorang tokoh Syiah Imamiyah bernama Syekh Ahmad Ibn Zainuddin yang membawa aliran yang bernama Syaikhism. Setelah kematian Syekh Ahmad, salah seorang tokoh yang terpengaruh dengan ajaran Syekh Ahmad adalah bernama Sayyid Ali Muhammad. Dia mula menonjol di bawah pengaruh Syaikhism itu dengan membawa sebuah ajaran baru yang bernama Bab atau Babiyah yang bermaksud ajaran pintu. Pada tahun 1844, Sayyid Ali Muhammad atau dikenali sebagai gelarannya Bab mula dikenali ramai apabila dia mengumumkan bahawa telah diwahyukan oleh Allah kepadanya melalui malaikat Jibril. Malah dia juga telah mengaku sebagai seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah. Ajaran Bab mendapat sambutan yang besar di kalangan pengikutnya di Parsi. Akan tetapi dia telah dihukum murtad kerana telah mengaku sebagai seorang rasul baru di dalam Islam, sehingga menyebabkan dia dipenjara oleh pemerintah pada waktu itu. Antara pengkagum kepada ajaran Bab ini adalah salah seorang pengikutnya yang bernama Mirza Husin Ali. Pada tahun 1850, Ali Muhammad atau Sang Bab telah dihukum mati dan mayatnya telah diseludup oleh pengikutnya secara diam-diam dan akhirnya dibawa dan ditanam di Bukit Karmal di Palestin dan dikuburkan di suatu tempat yang ditentukan oleh muridnya yang menjadi legasi penyambung ajaran Bab, iaitu Mirza Husin Ali. Kubur Sang Bab kini menjadi tempat suci bagi penganut agama Bahai. Pada tahun 1848 sehingga 1852, terdapat sekitar 20,000 penganut Bab telah dihukum mati, termasuk hampir semua pemimpinnya. Mirza Husin Ali yang lebih dikenal dengan gelarannya Baha'ullah merupakan bangsawan Iran yang berketurunan Syiah. Dia juga ditahan dan dipenjara di atas tuduhan ajaran yang dibawa olehnya itu menyeleweng. Pada tahun 1852, ketika Baha'ullah dipenjarakan di bawah tanah di kota Tehran, dia telah mendakwa menerima wahyu seperti yang sama yang didakwa oleh Sang Bab sebelum ini. Dia turut mengaku sebagai seorang rasul. Pada tahun 1863, di sebuah taman yang diberi nama Taman Ridwan, Baha'ullah telah mengumumkan misi wahyu yang diperolehinya kepada para pengikut Bab yang berada di Baghdad. Dan sejak itu ajaran Bab mula dikenali sebagai agama Bahai. Pengaruh gerakan Bahai juga mendapat sambutan yang meluas. Dia membawa slogan penyatuan kepada semua manusia dan agama. Manakala pengikut aliran Syaikhism di Iran juga turut beramai-ramai mengikuti ajaran yang dibawa oleh Baha'ullah ini. Pada tahun 1868, Baha'ullah telah dipulaukan oleh pemerintah Turki Osmaniyah ke kota Acre di Palestin, yang mana pada waktu itu tempat ini dikenali sebagai penjara bawah pemerintahan Osmaniyah. Akan tetapi pada ketika itu agama Bahai yang dibawa olehnya mula melebar ke Iran, Iraq dan Palestin. Ini kerana tulisan-tulisan Bahai yang ditulis di Iraq telah menjadi rujukan utama bagi penganut agama yang dibawa olehnya. Akhirnya penahanan itu telah membawa kepada kematian Baha'ullah pada tahun 1892. Kini kota Acre telah menjadi kiblat bagi agama Bahai. Setelah itu agama Bahai diteruskan oleh salah seorang anak Mirza Husin Ali. Anaknya itu menggelarkan dirinya sebagai Abdul Baha. Dia juga berperanan untuk memperkukuhkan struktur keagamaan Bahai. Abdul Baha melakukan misionari sehingga dia meninggal dunia di Haifa, negara haram Israel pada tahun 1921 dan dikuburkan di salah satu ruang dari kubur Sang Bab, tanah suci bagi penganut Bahai. Setelah matinya Abdul Baha, kepimpinan Bahai diperturunkan kepada cucu sulungnya yang bernama Shoghi Effendi dan dia diiktiraf sebagai wali Bahai. Shoghi Effendi banyak menterjemahkan kitab suci Bahai bagi melaksanakan misionari dan mengembangkan agama Bahai. Dia juga banyak membentuk rangkaian agama Bahai di seluruh dunia termasuklah komuniti Bahai di Indonesia. Agama Bahai berkembang pesat khususnya di dunia ketiga. Shoghi Effendi meninggal dunia pada 1957.
Bahai membawa 3 prinsip utama iaitu kesatuan Tuhan, kesatuan agama dan kesatuan manusia. Struktur Bahai adalah merupakan sebuah agama yang sinkretism. Ia adalah kepercayaan yang menghimpunkan doktrin agama-agama yang ada lalu diletakkan di bawah kesatuan Bahai. Antaranya adalah agama Buddha, Islam, Yahudi, Kristian, Zoroaster dan Hindu sebagai percampuran kepada kesatuan di bawah Bahai. Sebab itu jika dilihat kepada ritual keagamaannya memiliki persamaan dengan agama-agama lain. Konsep ini juga pernah diperkenalkan oleh Akbar di India dengan nama agama Din Ilahi. Mengikut kepercayaan Bahai, sembahyang boleh dilakukan di rumah atau di rumah ibadat Bahai yang dinamakan sebagai Masyrikul Azkar, yang bermaksud tempat pujian kepada Tuhan. Di rumah ibadat itu mereka juga boleh berdoa, meditasi dan membaca ayat-ayat suci Bahai dan agama-agama lain. Rumah ibadat Bahai ini terbuka kepada semua orang tanpa mengira agama. Di samping sembahyang wajib yang dilakukan secara khusus untuk penganut Bahai, ada pula kegiatan membaca doa bersama-sama dengan penganut agama lain, di mana doa-doa itu dibaca dari kitab suci pelbagai agama seperti Islam, Hindu, Kristian, Zoroaster dan lain-lain lagi. Ia sebagai prinsip mereka dalam menyatukan semua agama. Terdapat banyak kitab suci di dalam Bahai yang kebanyakan ditulis oleh Baha'u'llah. Antara yang paling agung adalah Kitab Al-Aqdas yang merupakan kitab sumber hukum utama bagi Bahai. Selain itu mereka juga ada Kitab Iqan yang merupakan tulisan-tulisan Bahai. Bahai merupakan suatu kelompok yang sangat kontroversi di dalam dunia Islam. Pada awal gerakan mereka dianggap sebagai satu gerakan sesat di dalam Islam. Akan tetapi lama-kelamaan kesesatan mereka melampaui batas sehingga tokoh mereka mengaku sebagai Rasul dan membawa ajaran baharu. Gerakan Bahai ditentang dan dibantas oleh pelbagai kelompok Muslim. Akan tetapi keberadaan agama ini kukuh dan sukar dibendung setelah tersebarnya tulisan-tulisan Baha'u'llah. Sehinggalah pada hari ini masih ramai ulama Islam mengkelaskan Bahai sebagai suatu aliran sesat. Kesesatan mereka telah membentuk sebuah agama baharu. Nantikan kemunculan buku 60 agama baharu di Malaysia yang bakal mendedahkan gerakan agama baru yang bertapak aktif di Malaysia.